JAIS berhubung dengan pertuduhan mengajar agama Islam tanpa tauliah. Nombor satu, dalam STAR menyebut bahawa saya telah mengaku. Ni wartawan STAR dia. Okey. Saya mengatakan bahawa saya telah mengaku melakukan satu kesalahan. Saya nak betulkan. Saya dah telefon pada Jocelyn dan juga pada Fu, one lady, another lady yang editor responsible for another. So dia kata perbetulkan fakta tu hari inilah. Saya tak pernah mengaku saya telah melakukan satu kesalahan. Kerana bagi saya apa yang saya lakukan bukan saya mengajar, tetapi hanya saya memberikan tazkirah ataupun peringatan. Dia kalau mengajar tu lain sikit. Iaitu kita ni bawa kitab tertentu, kita mengajar bab 1, bab 2, bab 3, ianya merupakan satu perkara yang berulang. Iaitu kita datang tiap-tiap 2 minggu ataupun tiap-tiap bulan, kita bawa buku kitab yang tertentu dan sebagainya. Tapi hanya saya bercakap tentang Islam, dan saya bercakap di dalam masjid dan surau, yang mana tak mungkin saya nak bercakap pasal agama Hindu dan Nasrani. Saya kena bercakap pasal agama Islam kerana saya ini pun daripada parti Islam dan saya pun beragama Islam, dan saya pun bercakap di dalam audiens yang semuanya orang Islam yang datang beribadat sepanjang bulan puasa. So saya tidak menyatakan bahawa saya telah melakukan satu kesalahan, hanya saya menyatakan bahawa betul saya tidak ada tauliah untuk mengajar, dan tapi saya menafikan bahawa saya mengajar. Nombor dua, pada hari ini di antara yang nak diumumkan ialah bahawa selepas berbincang dengan beberapa peguam, kita nak initiate legal action, dalam arti kata nak mempersoalkan constitutionality, sama ada enactment yang mewajibkan adanya tauliah itu untuk bercakap, kerana bila saya pergi ke JAIS, dia kata mengajar tu meliputi juga bercakap. So kalau kita cakap pasal Islam di mana-mana saja, kita boleh kena tangkap, kecuali dalam rumah dengan ahli keluarga. Kalau sekarang ni saya cakap dengan seorang wartawan mengikut Islam, kita ni digalakkan berpuasa 6 sepanjang bulan Syawal. Tu kalau ikut penguatkuasa JAIS boleh kena tangkap, kerana kita mengajar di mana-mana. Maknanya selama ni ceramah-ceramah PAS pun di mana-mana pun dah boleh kena tangkap pasal kita cakap atas platform Islam. Lalu inilah dia punya tafsiran yang begitu ekstrim. Tapi kita pertahankan bahawa enactment tu dia nak cuba hadkan kepada soal mengajar, tetapi sekarang ni dia nak cuba bawa tafsiran yang lebih meluas. Bercakap pun dianggap sebagai mengajar, dan itulah sebabnya mengapa dia ambil tindakan terhadap diri saya. Dan oleh kerana itu kita nak lihat constitutionality tafsiran mereka terhadap enactment itu, dan enactment semangat di sebalik enactment itu sendiri, kerana di dalam constitution kita ada menyebut bahawa setiap seorang rakyat Malaysia itu berhak untuk menganut, mengamal dan menyebarkan ajaran agama masing-masing, iaitu artikel 11, artikel 11. Tapi dia ada dia punya exception, iaitu melainkan 11.4, iaitu melainkan menyebarkan agama selain daripada Islam kepada orang Islam. Itu dia. Tapi dia punya prinsip yang utama ialah setiap warga Malaysia berhak untuk menganut, mengamal dan menyebarkan agamanya, kecuali artikel 4 yang 11.4, menyebarkan agama selain Islam di kalangan orang Islam. So di situ kalau kita lihat dari sudut perlembagaan, enactment ini ada sedikit percanggahan dari segi dia punya matlamat dan isi kandungannya, kerana ianya menyekat, dan bagi kita daripada bercakap, dan dalam Islam soal nak bercakap pasal Islam ni memang satu tuntutan,
Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat, ya. Itu semua orang Islam kena lakukan, ya. So ni dari sudut constitutionality, mengamalkan agama Islam itu dan menyebarkan agama Islam itu agak bercanggah, ya. So baru-baru ni saya telah mendedahkan dalam blog saya bahawa saya mendapat maklumat telah diadakan satu mesyuarat dan perbincangan yang khas di kalangan MAIS, JAIS dan beberapa NGO-NGO Islam yang telah dijemput untuk hadir, ya. Dan mereka telah menghasilkan daripada mesyuarat itu memorandum yang telah diserahkan kepada Sultan. Saya telah mengatakan bahawa tindakan itu bertujuan untuk menyerang Menteri Besar, ya, dengan tujuan untuk nak akhirnya jatuhkan kerajaan Pakatan Rakyat. Datuk Aziz, pengerusi MAIS, telah mengakui bahawa mesyuarat tersebut telah berlangsung, ya. Tetapi dia kata ianya tidak bertujuan untuk menyerang Menteri Besar dan ianya hanya bertujuan untuk membincangkan masalah umat Islam dan berhubung dengan isu DUMC. Okay. So saya telah jawab balik. Saya minta Datuk Aziz, oleh kerana dia dah mengaku mesyuarat itu telah diadakan, sila maklumkan sama ada mesyuarat itu mesyuarat yang resmi. Kalau mesyuaratnya resmi, jemputan siapa, mana surat jemputannya, apa agenda mesyuaratnya, dan sila kemukakan minit mesyuarat itu, siapa dia yang dijemput dan mengapa dijemput bersama wakil daripada pejabat Peguam Negara. Sekiranya ianya mesyuarat yang tidak resmi, maka diharap bahawa dijelaskan mengapa dia hadir mesyuarat yang tidak resmi, mengapa JAIS pun hadir bersama, bagaimana NGO-NGO ni semua datang hadir, dan bagaimana peguam ataupun wakil daripada pejabat Peguam Negara boleh hadir bersama dalam satu mesyuarat yang tidak resmi. Kalau ianya mesyuarat yang tidak resmi, maka semestinya ianya merupakan satu konspirasi. Yang kedua, dijelaskan bahawa satu memorandum telah dihasilkan. Dia lepas tangan, dia kata memorandum ini bukan kerja MAIS, bukan kerja JAIS, tetapi ianya merupakan memorandum yang terhasil daripada program yang dianjurkan oleh mereka, penjelasan yang diberikan, ya, dan jalan cerita yang dikemukakan yang menghasilkan memorandum itu. Dan sekiranya memorandum itu tidak ada niat untuk menyerang Menteri Besar dan menjatuhkan Menteri Besar, memorandum yang diserahkan kepada Sultan itu sila dedahkan isi kandungan memorandum itu untuk kita nak lihat. Yang ketiga, sekiranya benar mereka tidak berniat jahat terhadap Menteri Besar, maka mengapa JAIS dengan MAIS boleh sekongkol duduk bersama, panggil NGO-NGO Islam, memberikan penerangan kepada mereka berhubung dengan isu DUMC ini, tetapi laporan daripada JAIS kepada Menteri Besar hingga ke hari ini belum lagi dikemukakan, ya. Dan Menteri Besar dah minta Jabatan Agama Islam Selangor yang gaji mereka semua dibayar daripada kerajaan negeri untuk mengemukakan laporan. Sampai hari ini tak lapor, tapi dia boleh buat satu program, panggil semua NGO-NGO Islam, berikan briefing, ya, mencorakkan pemikiran mereka, mempengaruhi pandangan dan sikap mereka, tapi laporan kepada Menteri Besar hingga ke hari ini masih tidak dikemukakan, ya. Minta dia jelaskan 3 isu ini, ya. Yang pertama, mesyuarat resmi ke tak resmi.
Kalau resmi, surat jemputan, agenda, minit mesyuarat. Semua mesyuarat resmi mesti ada. Kalau tak resmi, sah konspirasi. Yang kedua, dikatakan ada memorandum. Kalau memorandum itu tidak berniat untuk jahat terhadap Menteri Besar, sila kemukakan. Yang ketiga, kenapa kamu buat kerja ni belakang Menteri Besar? Ya. Sikap MAIS dan JAIS jelas terserlah, ya, bila Dato' Aziz dalam kes DUMC ni disebut JAIS bawah MAIS, MAIS bawah Sultan. Siapa pertikaikan tindakan JAIS, pertikaikan tindakan Sultan, ataupun tidak pertikaikan keputusan ataupun kedudukan Sultan, ya. Dalam dia menceritakan benda ni, dia langsung membelakangkan kerajaan negeri. Macam kerajaan negeri ni tak wujud, Esko Agama tak wujud, kerajaan negeri tak wujud, JAIS bawah MAIS bawah Sultan, ya. Dia tak iktiraf wujudnya sebuah kerajaan negeri di bawah Pakatan Rakyat, dan inilah punca masalah daripada awal. Okay?